لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا معلم إبراهيم الحكمة علمني يا معلم إبراهيم الحكمة علمني يا معلم إبراهيم الحكمة علمني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم baca semua بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Alhamdulillah,
Pertamanya kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran di atas menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam satu majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang sementara ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah taala kerana pada hari ini, pada tahun yang baru, pada 2012, kita dipertemukan pada malam ini. Yang mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu titik permulaan istiqamahnya kita, sehingga penghujung pada bulan 2012 kita akan bersama-sama untuk menuntut ilmu. Bila mana cerita berkenaan tahun baru ni tuan-tuan, suka cerita sedikit, hamba nak mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor kerana baru-baru ini pada tanggal 31 Januari telah mengadakan satu program sempena menyambut tahun baru 2012, yakni yang dipanggil Countdown 2012, yang dilakukan di Dataran Shah Alam, yang alhamdulillah pada malam itu tuan-tuan dihadiri hampir 70,000 manusia. Yang kita seronok pada malam tu tuan-tuan, kita berjaya melakukan perhimpunan sempena menyambut tahun baru dengan penuh cara keislaman dan sebagainya. Hanya yang berkumandang pada malam tu nasyid-nasyid. Kemudian dijemput pula Al-Fadil Tuan Guru kita Ustaz Azhar Idrus Al-Terengganu untuk menyampaikan tazkirah, membaca soal jawab. Dan sehingga jam 12 pula tuan-tuan, kita bersyukur lagi sekali kerana di Dataran Shah Alam pada malam itu tiada seposen pun wang rakyat dibakar. Artinya di tempat lain ada dah. Di Dataran Shah Alam ni tuan-tuan tiada satu bunga api pun yang dibakar pada malam itu. Cuma yang berkumandang pada tepat jam 12 ialah Asmaul Husna, memuji Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada cerita dah. Dalam keseronokan kita meraihkan tahun baru pada malam tu tuan-tuan, kita diuji dengan satu ujian pada setengah-setengah hati-hati manusia. Bila mana Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus pada malam tu menampilkan diri dengan cara penampilan yang berbeza. Bukan dia pakai seluar jin dak, dia pakai jubah seperti biasa berkuliah. Cuma lebih kurang jam 11 lebih tuan-tuan, Ustaz Azhar Idrus pada malam tu bermain gitar. Allahu Akbar Ustaz Azhar Idrus pada malam tu bermain gitar. Bermakna satu ujian di atas setengah-setengah hati manusia, yang bila mana sebelum ini mereka pernah belajar, sebelum ini mereka pernah faham benda bertali itu di antara benda yang haram. Betul tak? Kita pernah jumpa hadis yang mengatakan muzik itu haram. Kita pernah jumpa hadis yang mengatakan benda bertali itu haram. Jadi soalan yang pertama yang hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, kalau sungguh kita kata kita pernah jumpa hadis benda bertali itu haram, agak-agak berapa hadis kita jumpa dah? Ataupun kita dengar perkhabaran semata-mata. Sebab itulah pada nak bicarakan masalah muzik, kalau tuan-tuan mencari sebuah kitab yang bernama Fatawal Hadithiyah karangan Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab ni tuan-tuan dikarang pada kurun kelima hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Fatawal Hadithiyah ni tuan-tuan menceritakan berapa banyak kepada kita hadis-hadis berkenaan sifat-sifat muzik, yang akhir sekali datang pendapat daripada ulama, terdapat khilaf. Setengah ulama kata hukumnya haram, setengah ulama kata hukumnya harus. Kenapa jadi haram? Kerana banyak ulama melihat bila mana muzik ini diterjemahkan kepada kehidupan, banyaknya lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar uslub dakwah nak menjaga. Tetapi kalau kita mengkaji hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis menceritakan tuan-tuan perihal di syurga besok penuh dengan lagu-laguan, penuh dengan gurindam dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak tengok imam kita main gitar besok, tengok di syurga. Allahu Akbar Sebab di syurga dipanggil tempat untuk bergembira, bersukaria semata-mata. Dalam tu juga tuan-tuan kitab Fatawal Hadithiyah menceritakan berapa banyak para ulama sufi dahulu menggunakan gambus untuk menterjemahkan ilmu tasawuf kepada masyarakat.
Gambus ni apa dia? Rupa dia macam gitar tetapi bawahnya besar sedikit. Tu dipanggil gambus. Jadi memberi faham, kalaulah ulama ni tak reti hadis, kalaulah ulama ni tak mengaji hadis, takkan mereka akan menggunakan satu perkara yang memang telah diharamkan oleh Islam. Jadi sebab tu menggambarkan kepada kita, bila mana kita berhadapan dengan satu perbuatan ulama, Allah, lagu mana ni Ustaz Azhar Idrus pula main gitar pada malam tu. Jadi kita nak menghukum satu benda itu betul ataupun salah, bermakna tak dapat tidak, tuan-tuan kena menilai dari sudut uslub dakwah. Hamba ulang balik. Sebelum kita nak menghukum satu benda, perbuatan ulama ni betul ke salah, tak dapat tidak, tuan-tuan kena menilai dari segi uslub dakwah. Apa makna uslub? Yakni bagaimana cara untuk kita berdakwah. Sebagai contoh tuan-tuan, hamba nak cerita sedikit sebagai mukadimah. Hamba teringat dahulu ketika hamba mengaji di Aceh. Ketika duduk dayah di Aceh sekejap tuan-tuan. Di Aceh orang panggil dayah, di Jakarta orang panggil pesantren, di Malaysia orang panggil pondok. Ketika hamba belajar sebentar dayah di Aceh, hamba ingat lagi satu hari, hari Sabtu Ahad, kawan-kawan pondok di Aceh tuan-tuan berjalan ajak ke Medan. Dia ajak berjalan ke Medan untuk ziarah sahabat-sahabat yang lain. Kita pun tuan-tuan seronoklah bab berjalan ni. Bila sampai pondok di Medan, hamba terkejut pula kali kedua. Malam tu kami di Pelawa untuk menghadiri satu konsert dangdut. Allahu Akbar. Yang ajak tu pelajar pondok. Dia kata mari berjalan, malam ni kita pergi konsert dangdut. Walhal mereka tak cerita apa-apa nak kenakan kita ke duk fikir ni. Bila kita sampai program malam tu tuan-tuan, memang program tu dinamakan program qasidah dangdut. Cuma yang berbezanya, yang bermain muzik tu tuan-tuan, bermain gitar, bermain drum dan sebagainya, pakai jubah, pakai serban. Tengok mukanya, macam aku jumpa di pondok tadi. Sudah. Yang menyanyinya tuan-tuan pakai baju kebaya, bertudung dan sebagainya. Cuma alunan yang dilagukan pada malam tu, lagu-lagu memuji Allah, berselawat ke atas Nabi, memuji Muhammad dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan melihat pula kehadiran yang hadir pada malam tu, jemaah yang hadir berjoget. Padahal di atas pentas menyanyi lagu puji Allah, puji Nabi, yang di bawah ni berjoget. Lepas daripada program, kita tanya selalu kepada Tok Guru, nak tahu apakah perkembangan yang berlaku. Dia kata, Wan, rakyat Indonesia berjumlah 240 juta. Betul tak? 10 kali ganda daripada rakyat Malaysia. Maka kerajaan dan ulama ni tuan-tuan, bila mana melihat dangdut, konsert dangdut yang haram ni tumbuh ibarat cendawan yang tumbuh makin menjadi-jadi di setiap kampung. Maka ulama memikir, lagu mana nak tarik mereka ini daripada terus hanyut ke lembah dosa untuk kembali kepada jalan yang benar. Takkan Tok Guru nak baca kitab dekat konsert dangdut, siapa nak dengar? Allahumma salli ala Muhammad. Maka apa yang dilakukan di setiap pondok-pondok besar, di setiap daerah tuan-tuan, maka mana-mana pelajar yang reti main muzik dan sebagainya. Sebab pelajar pondok ni tuan-tuan bukan asalnya baik, betul tak? Sebab tu hamba nak ubah mentaliti orang Melayu ini. Orang Melayu ni tuan-tuan, bila anak tak menjadi, anak tak dengar cakap, anak yang buah baru hantar pergi pondok. Betul tak? Allahu Akbar. Anak yang baik hantar pergi universiti, anak yang baik hantar masuk U dan sebagainya. Anak yang buah baru hantar pergi pondok. Jadi bila pondok buat masalah, dia salahkan pondok. Inilah budak pondok. La ilaha illallah. Padahal yang kita hantar budak yang tak betul buat apa? Baik. Kesimpulannya di Medan ni tuan-tuan, seminggu sekali mana-mana budak yang reti main muzik ni, mereka akan di training dan sebagainya untuk belajar main muzik, dipanggil qasidah dangdut. Nyanyi lagu puji Allah tapi aromanya bermuzidah dangdut. Maka sebulan sekali mereka akan buat konsert, dipanggil konsert qasidah dangdut, supaya apa? Nak menarik daripada golongan-golongan yang menghadiri konsert haram, biarlah mereka masuk ke konsert ni tuan-tuan. Walaupun asalnya haram, tetapi sekurang-kurangnya satu jalan untuk mengembalikan mereka daripada terus hanyut ke lembah dosa dan maksiat. Nak bagi faham bagaimana kita nak menghukum perbuatan ulama-ulama begini. Sebab tu tak dapat tidak, sesuatu perkara dilakukan tuan-tuan atas uslubnya dakwah. Sebagai contoh, nak bagi dalil pada kita nampak tak betul.
Tapi pada uslub dakwah, itulah strategi yang terbaik. Dalil yang pertama, perjanjian Hudaibiyah. Banyak sahabat tak setuju, tuan-tuan. Mana mungkin Muhammad SAW menerima satu keputusan yang berat sebelah. Betul tak? Sejarah membuktikan perjanjian Hudaibiyah berat sebelah. Banyak sahabat tak setuju. Tapi Nabi lebih mengetahui strategi politik. Nabi lebih mengetahui strategi dakwah dan sebagainya. Walaupun berat sebelah, Nabi setuju. Kerana Nabi melihat perkara yang akan datang. Tu dalil yang pertama. Dalil yang kedua nak cerita, pada kita nampak tak betul. Macam tadilah Tok Guru main muzik lagu mana ni? Pada kita nampak tak betul. Tapi pada hakikat uslub dakwah, ni dipanggil jalan yang terbaik. Dalil yang kedua, kalau tuan-tuan buka kitab Bahrul Mazi, syarah bagi Sahih Tirmizi, daripada bab qada solat, dalam tu menceritakan dalam satu peperangan yang kecil. Nabi sedang berehat, tuan-tuan, dalam kemah. Tiba-tiba didatangi oleh 8 orang kafir Quraisy. Allahu Akbar. Nabi kata ini merupakan peluang yang terbaik. Sebab nak bersembang dengan puak-puak kafir Quraisy ni, tuan-tuan, bukan mudah. Kita nak muzakarah, dia orang tak nak. Nak ajak berhimpun, nak ajak duduk sekali, mereka tak nak. Hari tu Allah Ta'ala pilih, tuan-tuan, 8 orang kafir Quraisy datang untuk muzakarah dengan Nabi. Nabi meraihkan mereka. Sembang, tuan-tuan. Tiba-tiba duk seronok bersembang sampai masuk pukul 4.30. Dah? Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam hadis kata berpeluh-peluh dah duk di belakang Nabi. Dia cuit Nabi. Ya Rasulullah, kita tak sembahyang zuhur lagi. Allahu Akbar. Nak cerita, pada pendapat kita, perbuatan Nabi tak betul tak? Meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Tapi Nabi lebih mengetahui uslub dakwah, tuan-tuan. Nabi tak peduli. Sembang lagi, masuk pula waktu maghrib. Sayyidina Ali keluh kesah dah. Dia cuit Nabi dengan beradab. Ya Rasulullah, kita tak semayang asar lagi. Nabi tak peduli. Bersembang lagi, masuk pula waktu isyak. Sayyidina Ali cuit kali ketiga. Cuit dengan beradab. Ya Rasulullah, kita tak semayang maghrib lagi. Akhir sekali, tuan-tuan, sampai jam 10, lebih kurang waktu kita dah. Maka habislah mesyuarat. Bila mana balik ke 88 puak kafir Quraisy, bersabda Nabi, ya Bilal, iqamah. Bila iqamah, pakat-pakat qada balik sembahyang zuhur berjamaah. Dari sini ulama istinbat, boleh sembahyang qada secara berjamaah. Dah? Kemudian bagi salam, iqamah balik, sembahyang asar berjamaah. Bagi salam, iqamah balik, sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian bagi salam, iqamah balik, sembahyang isyak secara berjamaah. Nak bagi dalil, pada kita nampak tak betul. Tapi pada hakikatnya, inilah yang dipanggil uslub dakwah. Allahu Akbar. Ada? Sebab itulah, tuan-tuan, banyak lagi sejarah kalau kita nak bawa datang. Sebagai contoh, di Indonesia, tuan-tuan, terkenal dengan Wali Songo. Betul tak? Asal Wali Songo ni bukan 9, asalnya 10. Yang ke-10 tu namanya Syekh Siti Jenar. Cuma Syekh Siti Jenar ni, tuan-tuan, dibuang daripada bilangan kerana dia beramal dengan maqam wahdatul wujud. Setengah orang baca wahdatul wujud, setengah orang baca wahdatul wujud. Yang ni satu amalan yang merasakan tiada yang wujud melainkan Allah. Sehingga kalau tuan-tuan tengok di rumah beliau, di atas pintu rumah dia tulis Ana Al-Haq. Apa makna Ana Al-Haq? Aku Tuhan. Allah Akbar. Ni amalan Syekh Siti Jenar. Cuma sejarahnya bagaimana dia dibunuh, tuan-tuan. Satu hari, puak-puak 9 wali ni bermesyuarat. Lagu mana nak buat dengan Syekh Siti Jenar ni, suruh dia turun maqam dan sebagainya. Satu hari Sunan Kalijaga ni, sekali lagi hamba cerita sejarah dia. Sunan Kalijaga ni ada khadam. Dia suruh khadam dia naik ke bukit untuk panggil Syekh Siti Jenar untuk turun bermuzakarah. Khadam ni naiklah, tuan-tuan, sampai ke pondok Syekh Siti Jenar. Sampai ke pondok, dia kata, wahai Syekh, 9 wali panggil kamu turun untuk muzakarah. Dia kata apa? Syekh Siti Jenar tak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Turunlah khadam ni, cerita apa yang berlaku. Maka dia ajar pula, mu cakap pula lagu ni. Dia berjalan naik bukit, tuan-tuan, kali kedua. Dia kata, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil Allah selalu. Ni wali 9 panggil kamu turun untuk muzakarah. Pandai pula dia belit. Dia kata Allah tak ada, yang ada hanya Syekh Siti Jenar.
Turun pula kali kedua tuan-tuan, dia cerita pula begini. Tak apa, naik pula kali ketiga. Bila naik kali ketiga tuan-tuan, dia sebut dua-dua. Wahai Syekh Siti Jenar beserta Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil dua-dua. Wali 9 panggil kamu turun. Maka turunlah beliau tuan-tuan. Bila mana muzakarah dan mesyuarat, beliau tak nak turun maqam. Tak nak turun daripada makam hakikat kepada makam syariat. Akhir sekali dibunuhnya beliau, dipancung dan sebagainya. Ini sejarah yang berlaku di atas walinya 9. Baik. Cuma daripada 9 wali tadi, satu wali namanya Sunan Kalijaga. Bermakna Sunan Kalijaga ni tuan-tuan asal anak orang Indonesia. Wali yang lain kebanyakannya datang dari Yaman dan sebagainya. Bermakna asal orang Arab. Cuma Sunan Kalijaga, nak cerita uslub Sunan Kalijaga ni asal di beranak di Indonesia. Bermakna darah daging orang Jawa. Dan bila mana dia alim menjadi wali tuan-tuan, dia fikir lagu mana nak menterjemahkan Islam kepada masyarakat. Takkan nak baca kitab, siapa nak faham? Maka Sunan Kalijaga menggunakan uslub nyanyi-nyanyian, lagu-laguan serta wayang kulit untuk menceritakan Islam kepada masyarakat. Kita maklum, banyak ulama kata wayang kulit hukumnya haram. Tapi bila jalan tak ada, itulah satu jalan yang mudah. Cuma diubah cerita daripada lagu, cerita-cerita yang dongeng kepada cerita sahabat, cerita Nabi SAW. Ni dipanggil uslub dakwah. Jadi bila mana kita memahami uslub dakwah tuan-tuan, janganlah kita menghukum satu ulama itu membuat satu benda betul ataupun salah. Sebab kalau kita kata kita jumpa hadis dah benda bertali itu haram, persoalan yang hamba nak rungkaikan, berapa banyak hadis kita jumpa, walhal berapa banyak hadis lagi yang kita tak jumpa. Sebagaimana kuliah yang bulan lepas telah kita huraikan, Imam Bukhari hafal berapa hadis? Imam jawab. Sudah. Dah. Imam Bukhari hafal berapa hadis? 600,000 hadis. Dah. Daripada 600,000 hadis tadi, berapakah hadis yang sahih? Syekh jawab 200,000. 100,000 hadis yang sahih, 100,000 hadis yang hasan. Daripada 100,000 hadis yang sahih, berapakah hadis yang sempat ditulis dalam buku, dalam kitab Sahih Bukhari? Baju hitam biru jawab tak tahu. Baju putih hari tu mengaji dah kan? Tak ada mengaji. Dah 7, 4, 2, 5. Bermakna telah kita menjawab begitu banyak masalah. Imam Bukhari dia hafal hadis sahih 100,000. Dah. Cuma yang sempat ditulis cuma 7,000 lebih. Bermakna berapakah hadis sahih yang tak tertulis lagi? 93,000. Jadi tuan-tuan, janganlah kita Allahu Akbar baru mentang-mentang mengaji kitab Bukhari. Dalam Bukhari tak ada hadis. Bid'ah lah, tak boleh ikut. Sedangkan dalam Sahih Bukhari baru ada 7,000 lebih. Bahkan 93,000 lagi hadis sahih yang tak tertulis. Itu baru Imam Bukhari. Imam Muslim pula dihafal berapa hadis? Sebab tu berasa nak tanya pada hari ni. Cerita sekali tak ingat. Imam Muslim dihafal 1 juta hadis. Daripada 1 juta hadis, dia sahihkan dan dia hasankan 400,000. Daripada 400,000 yang sempat ditulis, yang sempat dibuku, cuma 4,000 sahaja dalam Sahih Muslim. Bermakna hampir tuan-tuan 300,000 lagi hadis yang tak tertulis. Jadi tak usahlah kita berburuk sangka atau berasa lebih hebat daripada ulama-ulama dahulu. Sedangkan ulama dahulu tuan-tuan dah jumpa semua hadis, sama ada yang tertulis ataupun yang tak tertulis. Kalau kita mengaji pada hari ni, tuan-tuan duduk di Mesir 5 tahun ke 10 tahun, tak jumpa dah hadis yang tak tertulis, bahkan cuma kita jumpa hadis yang bertulis. Maka tak dapat tidak, wajib kita berbaik sangka kepada ulama. Ya, ulama dah jumpa hadis habis belaka dah, dan mereka telah menggunakan hadis untuk berhukum. Bermakna wajib kita taklid kepada ulama. Faham mana ibarat? Wallahu alam. Habis muqaddimah. Tak faham tanya, tak tanya faham. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan? Imam? Belum lagi. Baik. Sekira tak ada soalan, kita meneruskan pengajian kita dengan membicarakan perkara yang wajib dibaca
dalam sembahyang dengan betul. Maka alhamdulillah pada kuliah yang sebelum ini kita telah masuk kepada suratul Fatihah betul. Dah masuk belum Fatihah? Tak lagi. Baru takbir. Bermakna Fatihah tak masuk lagi. Dah. Takbir masalah yang 36 cara dah cerita ke belum? Ya? 36 cara nak masuk niat dah cerita ke belum? Dah cerita dah. Kalau dah cerita, hari ni kita masuk kepada bab yang kedua, pada membaca suratul Fatihah. Ya? Kotor baju Dan. Bermakna Fatihah dah masuk dah tu. Dah tak apa, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua. Hari tu masa cerita kotor baju Dan imam tak ada. Dah baru dia tak ingat betul dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Hamba ulang balik, perkara yang wajib dibaca dalam semayang dengan betul ada 5. Pertama takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat, tahiyat akhir, yang keempat lafaz selawat, yang kelima lafaz salam. Maka hukum bila mana kelima-lima ni wajib dibaca dalam semayang dengan betul, maka hukumnya wajib kita belajar. Dah, wajib kita belajar. Maka alhamdulillah dalam 2-3 kuliah sebelum ini telah kita habis membahaskan Allahu Akbar. Maka hari ini kita masuk pula pada bab yang kedua, pada membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua. Baik, sekadar ulangan. Auzubillah hukumnya wajib ke sunat? Sunat. Kalau buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi ingat tuan-tuan, walaupun auzubillah asalnya sunat, tapi ada satu ketika itu perlu kita tinggalkan. Kalau tuan-tuan buat sia-sia. Waktu bila? Baju hijau jawab. Ya? Rakaat kedua salah. Baju purple. Auzubillah ni sunat. Kita baca dapat pahala. Tapi satu part tu, satu ketika tu, kalau kita baca bahkan tak dapat pahala. Lagi dicela. Ketika bila? Baju kelabu. Tulis ketika masbuk. Dah, apa makna masbuk? Dah tahu dah imam nak baca surah. Kita masuk dah. Masuk imam tengah baca qul ya ayyuhal kafirun. Dan kita takbir Allahu Akbar. Pada adat dah, tuan-tuan boleh agak tak Fatihah ni kita boleh baca sampai habis? Dah sebab imam dah baca kuliah. Maka ulama kata pada ketika itu tuan-tuan kena bersegera membaca yang wajib. Apa dia wajib? Bismillah dengan alham. Kalau tuan-tuan membaca yang sunat, dalam kitab Muniatu Musalli belakang sekali dalam bab Bahjatul Mardiyah, dalam tu kata kalau tuan-tuan membaca yang sunat, tiba-tiba imam rukuk, wajib tuan-tuan ganti yang wajib sebarang mana perkataan yang sunat. Ada? Faham tak? Tak faham. Maknanya begini. Contoh kita masuk Allahu Akbar, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imam rukuk tak? Tuan-tuan buat apa? Kalau tuan-tuan rukuk, semayang rosak. Sudah. Sebab apa? Duk gatal baca auzubillah. Sebab apa? Ulama kata kalau membaca yang sunat, wajib diganti sebarang mana huruf. Auzubillah. Contoh, kita katalah auzubillah ada 10 perkataan. Sebelum tuan-tuan nak rukuk, wajib ganti dengan perkataan wajib. Sekurang-kurangnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru boleh rukuk. Ni banyak hukum yang banyak tak tahu. Sebab tu nak jaga perkara begini, maka prihatin ketika masbuk jangan baca auzubillah. Takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Kalau baca auzubillah, pahala tak dapat, bahkan dicela. Kenapa dicela? Kerana waktu begini kita perlu bersegera membaca yang wajib. Habis. Ya?
waktu kecederaan. Baik. Syarahlah ke mana asal betul. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, dalam perkataan bismillah, tiap-tiap ba yang berbaris bawah boleh dibaca dengan wajah V. Tapi V bukan rupa V, dia macam B tapi V dah. Bismillah. Satu. Yang kedua, yang wajib kita belajar, jangan sampai merosakkan semayang perkataan lah. Jangan tambah sabdu pada ha. Yang ni jaga tuan-tuan dah. Kadang-kadang tak berasa kita buat. Serupa Allah. Allahu Akbar. Rosak semayang. Bukan batal semayang. Kita kata rosak semayang. Kenapa tak batal? Sudah. Baju biru. Dia takbir. Allahu Akbar. Dia baca ha 2 kali dah. Yang betul Allahu Akbar. Tapi dia baca Allahu Akbar. Ha jadi 2. Kita tak kata semayang dia batal. Kita kata semayang dia rosak. Sebab apa? Sudah. Sebab tak semayang lagi. Allahu Akbar dah. Yang batal-batal ni orang semayang dah. Betul dah? Yang kata batal orang yang dah semayang. Tapi yang ni dipanggil tak semayang lagi, baru nak mula start enjin dipanggil rosak. Habis. Serupa juga bismillah. Jangan dibiasakan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kuantiti sedikit orang buat salah, cuma sekadar untuk pembelajaran. Baca bismillah, buang sabdu. 2. Yang ketiga yang perlu dijaga, hirrahmah. Dah? Jangan tambah sabdu pada nun. Jangan nak lenggok sangat bismillahirrahmanirrahim. Nak baca man. Sebab apa? Kalau waqaf, betul. Bismillahirrahman. Kalau wasal, salah. Dah? Bahkan wajib dibaca bismillahirrahman. Bukan ma, tak usah lenggok dah. 3. Yang keempat, nirrahim. Jangan tambah sabdu pada ha. Quran haram dikurang akan dia, Quran haram ditambah akan dia. Sama ada bunyi, sifat, huruf dan sebagainya. Maka jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh dah. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak menyangka benda ni berlaku sebab gap dia terlampau kecil. Maka cuba usahakan, jika ada rahmat Allah insya-Allah berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir sekali him. Haji baju putih, mat apa? Hal lain duk diam. Mak dah, hamba bukan nak merendahkan siapa-siapa dah. Nabi dah kata dah 1433 tahun dahulu. Wajib ke atas kamu belajar tajwid dan sekurang-kurang tajwid kamu pada suratul Fatihah. Sebab apa? Dengan memahami suratul Fatihah mengesahkan semayang. Maka daripada hadis tadi, wajib sekurang-kurang tuan-tuan tahu A sampai Z pun tak apa dah. Dah. Maka mat apa? Baju kelabu, baju purple. Ma'arid lis sukun. Boleh baca panjang mana? 2, 4, 5, 6. Betul, 2, 4, 6. 5 tak ada. Allahumma salli ala Muhammad dah. 2, 4, 6. Antara 3 ni mana yang afdal? 4. Des. Ingat dalam Islam biasa yang tengah tu afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pemadam. Duster. Tak ada. Tisu tak tisu? Ni dah tak apa, Imam duduk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca. Baik. Yang pertama sekali wajib dijaga alhamdu. Wajib dibezakan ha dengan ha.
Saat lagi lepas kuliah tuan-tuan balik rumah, buka peti ais, kalau ada lada tolong makan, tolong kunyah. Dah kunyah buang, datang pedas. Sebab tu orang Melayu panggil hal pedas. Alhamdulillah. Dah? Bermakna kalau dia baca alhamdulillah, semayang dia sah tak? Alham. Dia tukar ha kepada ha. Semayang dia sah tak? Semayang dia sah kalau dia tak tahu. Satu. Yang kedua, semayang dia sah kalau memang dia tak boleh buat. Dah. Tapi kalau dia tahu dan dia boleh buat dan dia buat juga, barulah dipanggil batal semayang. Jelas. Sebab tu kalau alim fiqh ni mudah. Kita tak mudah menghukum perbuatan orang lain tu betul ke salah. Kadang-kadang macam setengah manusia tuan-tuan, kita tegur dah, jangan baca Fatihah kuat-kuat mengganggu orang lain. Dan kita tengok muka dia, tiap-tiap kali kuliah dia ada. Bermakna dia cuba nak berubah, cuma tak datang rahmat Allah Ta'ala lagi. Dia berasa baca pelan dah pada dia, tapi pada kita berasa kuat. Dah. Sebab tu kalau faham hukum, mudah. Alhamdulillah, wajib bezakan ha dengan ha. Satu. Yang kedua, lillah. Dah belajar tadi dah, jangan baca alhamdulillah, rosak semayang, batal semayang. Bahkan wajib dibaca alhamdulillah. Dua. Yang ketiga, rabbil hari tu dah mengaji dah. Lam huruf qalqalah ke bukan? Bukan. Berapa huruf qalqalah? Kameraman. Hal lain duk diam. Dah. Nak marah hari nak marah. Sebab nak marah sebab apa? Cerita dah hari tu. Allahumma salli ala Muhammad. 5, apa dia? Kotor baju, dan dah ni kata sekilik ikan di air konang jantan betina Allahu Akbar. Maknanya kalau alim ni mudah, cerita je hafal. Kotor baju, dan apa kotor baju dan? Qaf ta ba jim dal. Kalau orang Jawa kata baju dia tokor, ba jim dal tokof, boleh belaka. Orang Negeri Sembilan dia hafal kotor baju dan. Maka tuan-tuan pegang dulu kini selamanya, dalam Quran yang boleh melantun cuma 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Aqqa, atta, ab, aj, ad. Selain 5, la, tak boleh melantun. Maka tak usah pandai-pandai lah. Alhamdulillahi rabbil dah. Nak buat lengguk tapi salah. Yang betul alhamdulillahi rabbil naik bil turun jangan baca bil tak say lele ni dah, bukan sifat dia melantun, tak termasuk qaf ta ba jim dal. 3. Laju sangat ke? Okey. Yang keempat, alamin. Baju putih, min mat apa? Mat arid li sukun. Tengok dah. Yang ini dengan yang ini tak sama. Mat arid li sukun boleh baca panjang mana? 2, 4, 6. Afdal yang mana? 4. Sunat yang mana? Afdal dengan sunat tak sama. Dah? Min ni boleh baca 2, 4, 6. Kita kata min ni afdal baca 4. Tapi antara afdal ada lagi satu darajat sunat baca apa? Dengar dah? Min ni sunat mengikut Ar-Rahim pada bismillah. Kalau Ar-Rahim baca 2, sunat semua baca 2. Kerana ketujuh ayat Fatihah semua ma'arid. Bismillahirrahmanirrahim 2. Bermakna alamin kena ikut dia. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin. Dal 6, lin 2 balik. Sebab apa? Ikut Ar-Rahim. Jadi kita ulang balik. Min, hukum dia apa? Ma'arid li sukun. Boleh baca panjang mana? 2, 4, 6. Afdal yang mana? 4. Sunat yang mana? Ikut Ar-Rahim pada bismillah. Kalau nak dapat afdal dengan sunat, sudah. Ya? Ar-Rahim ni kena baca 4. Dah? Kalau Ar-Rahim baca 4, afdal pun dapat, sunat pun dah dapat. Bermakna tak dapat tak dapat menyempurnakan perkataan warattilil Quran tartila.
Dah? Sedangkan Tuhan kata kena baca Quran dengan tartil. Dia antara makna tartil begini. Bermakna kalau kita buat begitu tak dapat pahala tartil itu sahaja. Jelas dah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca semua. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan baca roh. Dah? Benda ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah faham, lama-lama dia akan jadi sengal pada telinga. Kita boleh berasa orang baca roh. Jaga bukan baca roh tapi roh. Dah? Baik, hukum sebagaimana bismillah perlu dijaga dua perkara. Pertama Ar-Rahman, jangan baca man. Yang kedua Nir-Rahim, bukan roh. Ar-Rahmanir Rahim. Baca. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Baik. Yang pertama sekali, kalau tuan-tuan melihat resam Osmani, maka dia akan menulis Maliki Yaumiddin dengan ejaan begini. Betul tak? Sedangkan ejaan asal begini, Malikiyau. Tapi resam Osmani, dia tulis Malikiyau dengan sambung belaka mab, mim, lam, kaf, tapi dia bocah calik. Soalan, kenapa ditulis begini? Cuba imam jawab. Sebab diganti dengan alif. Syekh baju biru kita jawab. Tak tahu dah. Baju purple. Kita buka, siapa berani jawab? Allahumma salli ala Muhammad. Dengar dah? Baik. Kenapa ditulis begini? Sedangkan asal tulisan begini, Maliki. Dah, isim fa'il, Maliki. Tapi kenapa dibuat begini? Kerana tulisan begini, tuan-tuan, qiraat yang lain pun boleh baca. Sebab tu tuan-tuan dengan tulisan ada hukum. Maknanya, kalau tuan-tuan semahyang, setengah-setengah imam membaca Maliki Yaumiddin, dia baca satu harakat. Maliki Yaumiddin, imam tu baca satu harakat. Jangan tuan-tuan cerdik pandai aku nak mufaraqah, imam baca tak betul. Dah, padahal kita yang tak reti. Faham mana ibarat? Sebab dalam setengah qiraat ma dibaca satu harakat, Maliki Yaumiddin. Dah, serupa ayat sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sambung, baju purple. Bal tu siru. Jaga. Kalau dengar imam baca bal tu siru, sudah. Aku nak mufaraqah lah. Imam baca tak betul. Sebab apa imam baca bal tu siru? Dia baca dengan wajah waw, bukan wajah hamzah. Dengar dah, itu masalah qiraat. Cuma yang perlunya imam tu tak sah gedebel lah tunjuk alimnya qiraat dia. Ikutlah qiraat orang awam, bacalah bal tu siru. Faham mana ibarat? Dah. Jadi serupa dah di sini, bacalah Malikiyau. Dah. Tapi kalau tuan-tuan berhadapan dengan imam, bila mana imam tu baca Malikiyau, jangan mufaraqah. Imam tak buat salah. Faham mana ibarat? Sebab tu dia tulis begini. Jelas? Habis. Yang pertama yang perlu dijaga Malikiyau. Jangan ditambah sabdu pada kaf. Ulangan, Quran haram ditambah akan dia, Quran haram dikurang akan dia pada sifat bacaan bunyi dan sebagainya. Banyak kadang-kadang tak berasa kita baca Malikiyau bunyi lik. Dah? Bila bunyi lik ibarat tambah sabdu. Buang sabdu, baca satu persatu. Malikiyau, lam di bawah li, kaf di bawah ki. Malikiyaumiddin. Baca. Baik dah, yang belakang tu tak apa dah, biasa banyak orang buat betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama sekali wajib dijaga iyyaka na'budu. Dah, tuan-tuan dah ingat kaedah. Tiap-tiap yang bersabdu apa erti dia? Ya? Salah. Yang lain? Dalam Quran kalau tuan-tuan jumpa bersabdu apa erti dia? Baju kuning. Ada 2 huruf. Ingat kaedah. Dah? Dalam Quran bila ada sabdu artinya ada 2 huruf. Contoh. Baca. Madda. Kalau kita buka sabdu ejaannya begini. Baca. Serupa tak bunyi dia? Serupa, cuma berbeza pada tulisan. Contoh lain. Baca. Tabbat siada tu dah. Kalau kita buka, baca. Tabba, sama tak bunyi? Sama. Jadi ingat, bila mana ada sabdu artinya ada 2 huruf. Maka Quran ini wajib dibaca semua huruf. Maka wajib dibaca dengan double Y. Dah? Iya. Bukan double I. Kalau tuan-tuan baca double I, bermakna tuan-tuan dah menghilangkan satu ya. Kalau kita buka ejaannya begini. Iya, betul? Dah? Iya. Dah. Bila sebut double ya, bermakna double Y. Iya. Bukan iya. Kalau iya, wasak semayang. Kalau iya, sah semayang. Jelas? 1. Iya. Dah? Yang kedua, perkataan na'budua. Dah? Na'budu, jangan dipanjangkan waw. Iyyaka na'budu wa iyyah. Tapi kalau tuan-tuan jaga, kalau tuan-tuan pergi Mekah, kebiasaan kalau Syekh Surim jadi imam, dia akan baca begitu. Iyyaka na'budu wa iyyah. Dia baca du, bukan baca panjang. Dia baca du macam saktah. Dah, itu ada masalah kiraat. Bukan dia tak betul. Saat lagi hari ni mengaji, tak usah baca panjang. Dengar pula Imam Suraim baca Iyyaka na'budu wa iyyah. Tak, dia bukan baca panjang. Yang tak betul begini. Iyyaka na'budu wa iyyah. Ada bunyi du. Dah. Habis masalah yang kedua, jangan dipanjangkan du. Yang ketiga, yang ni jaga tuan-tuan, pengalaman hamba banyak kita buat salah, termasuk hamba sendiri dahulu ketika tak mengaji. Mana dia? Perkataan wa, jangan ditambah hamzah. Ulangan, Quran haram dikurang akan dia, Quran haram ditambah akan dia. Terima kasih. Sama ada sifat bunyi dan sebagainya. Banyak kita baca iyyaka na'budu wa iyyah bunyi wa. Sebab apa? Bukan ada hamzah. Dalam Quran tuan-tuan masalah wa ni adik-beradik ni banyak. Contoh, baca. Baca. Dah. Kita boleh beza orang baca yauma idzin dengan yauma izin. Contoh lain, lila fi quraish. Baca. Jaga lidah dah, jangan baca li, baca li, bukan liila. Dia lila, dia macam antara ada tak ada. Lila fi quraish. Dah. Serupa juga walaili dza yaghsha. Baca. Jangan baca walaili iza, jangan baca li, tapi lam di bawah li. Walaili iza. Baca. Serupa yaumaidzin anin na'im. Ada dengar bunyi mak lagi. Yaumaidzin maidzin. Baca. Dah, ni semua adik-beradik dia. Maka begitu juga iyyaka na'budu wa iyyah. Baca. Baik, tuan-tuan dengar dah. Kalau tuan-tuan nak membetulkan bacaan wa, tuan-tuan kena letak sifat huruf dengan betul. Itu saja. Bermakna waw ni dipanggil huruf hamash, huruf di hujung bibir. Ada 4, waw mim ba fa.
Makhraj waw mim ba fa bukan di hadapan. Itu makhraj orang Melayu. Makhraj orang Arab letak di kanan sedikit. Sebab itulah kalau tuan-tuan letak waw di hadapan, maka kita akan buka rongga dengan besar. Itu yang jadi wa tu. Tapi kalau tuan-tuan letak di kanan bibir, kita akan buka rongga yang diperlukan saja. Wa iyyaka na'budu wa iyyawa. Bukan herot wa dah. Jangan herot. Dak, dia tak buat. Baik. Maka letak makhraj, letak sifat betul pada tempatnya, letak di kanan sedikit. Wa ma tu tempat dia dah. Iyyaka na'budu wa iyya. Dua. Yang ketiga, yang wajib, yang keempat yang wajib dijaga, wa iyya. Begitu juga sebagaimana yang pertama dibaca dengan double ya ataupun double y. Wa iyya, jangan baca dengan double i. Wa iyya, salah. Yang betul wa iyya. Sebab itu tuan-tuan ketika baca ini imagine. Wa iyya, tulis dekat depan mata alif y tolak ye. Wa iyya. Nak bagi mudah kita faham. 4. Dan akhir sekali, nasta'inu. Dalam ni tuan-tuan ada ismam yang sunat. Dalam suratul Fatihah ni ada ismam yang sunat. Apa ismam yang sunat? Ismam ni tuan-tuan merupakan huruf tanpa suara. Maka bacaannya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Sebelum tuan-tuan nak faham ismam yang sunat, tuan-tuan kena faham ismam yang wajib dulu. Sebab tak faham yang wajib, tak faham yang sunat, melainkan kena faham yang wajib. Ismam yang wajib dalam Quran cuma satu. Dalam surah Yusuf, perkataan la ta manna. Jaga nak tanya hari ni seorang-seorang. Allahumma salli ala Muhammad. Dah nak cerita, kalau tuan-tuan dah faham ini, maka barulah boleh faham yang ini. Dalam Quran yang begitu besar 30 juzuk, ismam ni tuan-tuan cuma ada satu. Dalam surah Yusuf, ejaannya la ta'manna. Nak baca lagu mana? Baju kuning tolong baca. Nampak tak? Tak apa, dah salah pun tak apa nak mengaji. Manna. Belakang dia baju kelabu tolong baca. Iyalah. Baju biru cuba baca. 2. Baju biru cair cuba baca. 3. Tak nampak dah. Baju merah cuba baca. Entah coklat. 4. Baju purple cuba baca. Mak ada hamba bukan nak perendahkan siapa-siapa dah, nak mengaji. Baca. 5. Nak cari sampai 10 orang buat salah. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimat nanti dah. Baca baju putih. Alhamdulillah. 6. Dah. Welcome to the club orang yang salah. Bukan hak betul. Baju kelabu. 7. Hak salah. Baju purple. Okey. Baju biru. 9. 8 hak salah. Jubah putih. 9 yang salah. Baju kuning. Alhamdulillah, welcome to the club. Yang ke-10 yang salah dah. Tak tanya hak lain lagi. Kalau tanya semua salah belaka. Cuba baca hak pakai spek mata. Okey, dah. Maka tuan-tuan dalam Quran ni tuan-tuan ismam cuma satu. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Yusuf, dia buat la ta'manna, kemudian di tengah-tengah dia buat diamond. Dia buat diamond. Maka bacaannya bukan la ta'manna. Tengok. Tadi kita kata tiap-tiap yang bersabdu ada 2 huruf. Kalau dibuka la ta'manna, maka ejaannya akan jadi begini. La ta'manna. Betul tak? Kalau tuan-tuan baca la ta'manna, maka betul lah kalau dibuka begini. Tetapi asluhu, asalnya bukan begini. Asalnya manuna. Asal dia manuna. Tuan-tuan buka Quran belakang sekali cerita asal usul. Jadi asluhu, asalnya la ta'manna manuna. Baca semua. Manuna.
Manuna. Baik. Sekarang ni tuan-tuan membaca sambil imagine bagaimana rupa mulut tadi. Manuna. Baik dah. Dah baca. Dimasukkan nun yang pertama dalam nun yang kedua. Dah ikut ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nombor dari sini dah. Dimasukkan nun yang pertama dalam nun yang kedua. Dah masuk, apa yang hilang? Nun yang pertama. Maka digantikan dengan sabdu. Baik. Dia hilang pada tulisan, tapi tidak hilang pada bunyi. Hilang pada tulisan, tapi tak hilang pada bunyi. Baik. Sekiranya tak hilang pada bunyi, nak baca lagu mana pula? Dah tulis manna, takkan nak baca manuna. Itu yang sejarah jadi ismam. Ismam ni apa? Sifat kekal, bunyi tak ada. Asalnya manuna, baca manuna. Baik. Sekarang ni tuan-tuan baca manna dengan sifat manuna. Manna. Bukan mauna. Dah. Dia manuna tapi bunyi nu hilang. Bunyi nu hilang, sifat nu kekal. Jelas? Manna. La ta'manna. Dah. Jangan terus muncul la tak mauna. Tak payah. Tuan-tuan baca man dahulu. La tak manna. Baca. Tak jadi. Baca balik. Dah. Hak belah kiri sekejap. Nak tengok guruf pertama dulu. Sebab tak nampak ni. Baca sini dulu. Tak jadi tu bunyi manuna tu. Dia nu tak bunyi. La tak, dia tetap bunyi man tapi ada muncung. La tak manna. Muslimat baca. Baik. Belah kiri baca. Geruk belakang baca. Bunyi manuna lagi tak si dah. Manna dia bunyi man tapi muncung. Baca. Hak belah sini baca. Tak jadi. Bukan man, muncung. Baca manuna. Muncung elok-elok manuna. Kekalkan muncung tapi bunyi dah tak ada. Manna. Lagi. Okey. Dah? Faham? Habis. Artinya sekira tuan-tuan dah faham yang wajib, maka ini yang sunat. Sunatnya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah. Jangan ta'in, tak payah. Habiskan ma'arid dulu. Ta'in baru muncung. Sebab apa? Kalau nak sambung mudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dah. Nak sambung jadi mudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila buang le dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan ma dah. Belajar lahjah Arab. Letak di kanan bibir. Bukan herut ma dah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ta'in. Dah. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Dah, ini peringkat pertama tuan-tuan. Dah habis, besok kita baca seorang pula dah. Masa tu jangan tinggal Ustaz Irwan dengan imam je. Lari belaka. Wallahu a'lam.
Baik, soalan. Kita bersambung pada kuliah yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Habis. Ya. Aha. Dia bunyi kanak. Tak bunyi kanak. Dah. Baik. Sebab itulah yang pertama sekali wajib belajar. Bukan wajib baca betul. Yang pertama sekali wajib belajar. Sebab tuan-tuan yang merubah bacaan kita bukan diri kita, bukan ustaz, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada guru, dia boleh mengajar makhraj dengan alim, baca tak betul ada. Dan kadang-kadang dia tak boleh sebut perkataan tu, tapi dia boleh mengajar dengan alim. Jadi pertama sekali, bila kita nak melihat seorang tu nak pilih jadi imam contoh, dia ni ketika kuliah seumur dia ada, tiba-tiba dia baca macam tadi kanak budu, maka wajib kita baik sangka, sebab dia masih lagi dipilih sebagai orang yang mengaji. Sebab merubah itu bukan kerja kita, bahkan yang merubah itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang orang mampu buat, ada yang orang tak mampu buat. Jelas? Habis. Soalan lain? Ya. Ya. Baik, imam baca surah salah, kemudian mufaraqah, nak keluar daripada imam. Baik, hukum begini. Surah sunat. Bila sunat, kalau salah baca tak merosakkan semayang, cuma berdosa pada bacaan. Baik, masalah salah surah ada dua. Satu imam yang kita kenal, jaga pula. Satu imam yang kita tak kenal. Imam yang kita kenal, kita tahu dah sokmo dia baca surah memang tak betul, bermakna daripada awal lagi tak boleh kita ikut. Inilah yang telah difatwakan oleh Imam Muna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebab membabitkan masalah hati. Sebab hati tempat nak tawaduk kepada Tuhan, nak kenal dan sebagainya. Bermakna dah tahu dah imam tu baca tak betul, tapi Fatihah dia sedap, berlagu dan sebagainya. Surah kadang-kadang tonggang langgang. Artinya kalau kita dah semayang baru tahu dia jadi imam, kalau dia baca surah tak payah mufaraqah. Tapi kalau daripada awal, bila iqamahnya muazzin, kita nampak dia yang naik, dah tahu dah imam ni sokmo baca salah, tak boleh kita ikut. Jelas? Tak boleh kita ikut. Sebab apa? Walaupun tak batas semayang, tapi membabitkan masalah hati, takut buruk sangka ke dia dan sebagainya. Tetapi imam kalau kita tak kenal, contoh tuan-tuan musafir, balik kampung sampai Gua Musang nak buat jamak contoh. Kita tahu dah grup yang depan ni pun buat jamak. Tiba-tiba dia baca surah tonggang langgang. Kat situ tak payah kita mufaraqah, sebab imam yang kita tak kenal. Jelas? Habis. Serupa juga masalah Fatihah. Yang tadi surah. Fatihah bahkan perkara yang wajib. Rakaat pertama kita dengar imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua hukum. Imam tu kita kenal ke tak kenal? Kalau imam yang kita kenal, memang tahu dah sokmo dia baca begitu, tak boleh kita ikut, bahkan haram kita lantik dia menjadi imam. Jelas? Baik. Tetapi kalau imam yang tak kenal, sampai dekat Kedah, berhenti semayang musafir. Semayang maghrib dululah, ikut jemaah contoh. Baik. Dengar imam tu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak payah tuan-tuan mufaraqah. Ulama kata tunggu sehingga rakaat yang kedua. Sebab takut-takut kalau tuan-tuan mufaraqah, masuk rakaat kedua dia baca betul, tak boleh masuk balik. Ini yang usul fiqh kata, dah keluar tak boleh masuk, dari luar boleh masuk. Dah keluar tak boleh masuk, dari luar boleh masuk. Apa makna dah keluar tak boleh masuk? Macam tadi, Allahu Akbar, imam yang kita tak kenal, tiba-tiba dia baca iyyaka na'budu, tak tekan iya, dia baca dengan satu ya. Boleh batas semayang dah? Boleh. Cuma kita baik sangka, boleh jadi imam baca betul, aku silap dengar ke? Boleh jadi imam baca betul, speaker salah keluarkan suara ke? Contoh, pelbagai kemungkinan. Baik, sabar, baik sangka, tunggu sehingga rakaat yang kedua. Masuk rakaat kedua, dia baca juga iyyaka na'budu, barulah kita mufaraqah.
Jelas? Sebab apa? Kalau keluar daripada awal, dengar rakaat pertama dia baca iyyaka na'budu, kalau kita mufarakah, masuk rakaat kedua balik, imam baca betul pula, aku nak masuk balik lah, boleh tak? Tak boleh dah. Dipanggil tala'ub fil ibadah, bermain-main pada ibadat. Ini yang makna dah keluar tak boleh masuk. Yang kata dari luar boleh masuk bagaimana? Contoh, petang tadi tuan-tuan ambil wuduk, masa tu jam 5 dah, orang dah habis semayang jemaah asar, kita tak semayang lagi, tengok kiri kanan depan belakang, tak ada siapa pula aku nak buat jemaah ni, kita semayanglah seorang-seorang, tuan-tuan duduk di belakang contoh dah. Baru nak masuk rakaat kedua, baru duduk sujud rukuk sebagainya, masuk pula satu jemaah semayang. Dia tak melantik kita jadi imam, dia buat pula puak-puak dia, contoh dia lantik kawan-kawan dia jadi imam, dan dia 4-5 orang jadi makmum. Kita duduk di belakang, masuk rakaat yang kedua. Ni ulama kata dari luar boleh masuk. Oh, aku nak ikut dia jadi imam lah, boleh. Walaupun kita dah 2, dia baru 1. Maka tuan-tuan ada pilihan. Boleh move 1, 2 untuk bersama dengan jemaah mereka. Kalau tuan-tuan tak move pun, tak bergerak pun, tak masalah. Cuma dia panggil luput pahala saf. Sebab antara imam dengan makmum paling maksimum 300 hela. Hela ke ela? Ada tak ada ela Bermakna kalau surau antara imam dengan makmum jadi jemaah, syaratnya 300 ela. Contoh, tuan-tuan lepas ambil wuduk, lepas ambil wuduk, tengok imam dah duduk tayat akhir. Kita kata dah, kalau aku berlari kejar ke sini, saat lagi mengah-mengah Nabi marah. Nabi tak menggalakkan kita takbir dalam keadaan mengah-mengah. Apa yang perlu kita buat? Buka pintu, takbir dekat situ, Allahu Akbar, terus duduk. Lepas imam bagi salam, kita bangun pula meneruskan semayangnya kita. Sah semayang, jelas. Ini yang makna dari luar boleh masuk. Tapi jaga, kita dah 2, dia orang baru 1, betul? Bila mereka dah 3, kita dah 4, maka kita berhenti 2 kaedah. Yang pertama, niat mufarakah, aku keluar daripada imam lah, baca tayat akhir, bagi salam. Ataupun kalau tuan-tuan reti membaca doa-doa yang lain, bagi tahiyat akhir, banyak lagi doa tuan-tuan maka bacalah sehingga imam duduk, memberi salam bersama imam. Dah lama juga 1 rakaat nak habis dia orang ni, kita duduk sahaja, jelas? Habis, wallahu a'lam. Soalan lain akhir sekali, sekejap. Baik, ini masalah mazhab sahaja. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, dibacakan bismillah dalam keadaan jihar. Dalam mazhab lain bismillah baca juga dalam keadaan sir sahaja. Macam di Mekah, takbir alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca bismillah cuma dalam keadaan sir. Ini masalah mazhab sahaja. Dan bila mana kita ikut mazhab Syafi'i, wajib kita mengikut segala peraturan dalam mazhab Syafi'i. Jelas? Usah kata bismillah. Surah pun 4 mazhab ni berbeza. Contoh, Syafi'i, imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah dalam semua rakaat. Hanafi, imam sahaja wajib baca Fatihah, makmum tak payah baca, tak apa, takbir sampai 4 rakaat duduk diam pun tak apa, tak payah baca. Ini Hanafi. Hambali ikut kepada rakaat yang baca kuat, makmum tak payah baca. Rakaat yang baca perlahan, makmum baca. Contoh maghrib, rakaat pertama, kedua, kalau mazhab Hambali, makmum duduk diam sebab nak dengar imam ni. Rakaat ketiga, bila imam baca perlahan, makmum wajib baca, Hambali. Mazhab Maliki, tengok semayang yang baca kuat, makmum duduk diam. Semayang yang baca perlahan, makmum baca Fatihah. Contoh semayang maghrib kan baca kuat, makmum semua duduk diam belaka dengar sampai ketiga 3 rakaat. Tapi kalau zuhur kan imam baca perlahan, maka makmum dalam mazhab Hambali wajib baca Fatihah ke 4 rakaat. Ini masalah mazhab sahaja. Jelas? Wallahu a'lam. Habis. Imam last kali tadi. Semayang zuhur.
Baik. Baik. Ulang balik semayang. Baik. Baik, dalam masalah usul fiqh, pertama ulama kata meraikan yang ramai itu lebih afdal daripada meraikan yang sedikit. Kadang-kadang kita maklum ada juga jenis imam yakin, makmum was-was. Ada juga makmum was-was, imam yakin. Maka dalam masalah begini gunakan kaedah ijma'. Berlaku tuan-tuan di Yaman masalah begini bila satu anak murid kata Habib Umar sembahyang 5 rakaat. Kalau 5 rakaat kenapa? Yang lain redha dan sebagainya. Bermakna kita ambil jumlah yang ramai. Kalau ramai kata betul imam sembahyang 4, bahkan sedikit saja mengatakan imam sembahyang 5, bahkan yang ramai itu dijadikan sandaran. Jelas? Serupa juga masalah zikir. Dalam kitab Ashbah wan Nazair, masalah imam kena zikir kuat ke zikir perlahan. Sebab tu sunat selepas daripada Allahumma ajirna minan nar, imam kona ke kanan ataupun ke kiri. Ke kanan sebab apa? Tengok jemaah. Antara makmum tu yang ramai masbuk ke atau yang ramai bersama imam? Maka imam tengok. Kalau yang ramai tengah semayang, maka sunat imam buka speaker. Baca dalam keadaan perlah sebab meraikan yang ramai. Tapi kalau yang masbuk 2, 3, 4 orang, yang ikut imam tadi 3 saf, afdal imam biar speaker. Jelas? Sebab usul fiqh kata meraikan yang ramai lebih baik daripada meraikan yang sedikit. Jelas? Wallahu alam. Habis. Ada soalan lagi? Tanya lah akhir. Baik, soalan dia bagaimana cara nak mufarakah? Cara je niat je lah. Bila mana kita niat bermakna aku nak mufarakah keluar daripada imam kerana Allah Ta'ala, kita dah keluar daripada imam. Tapi jaga, dalam masalah dalam kitab fiqh, sekiranya kita mufarakah, sunat kita ketinggalan dengan imam 2 rukun. Ni kaedah yang ulama bagi. Artinya imam dah rukuk, imam dah i'tidal, baru boleh kita rukuk, nak menandakan kita mufarakah. Tetapi apa yang telah difatwakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata kalau buat begitu takut merosakkan hati makmum, merosakkan hati imam. Kalau imam yang mengaji, dia faham orang mufarakah, dia kenal. Imam ni bukan khusyuk belaka, kita retilah sebab kita jadi imam. Kadang-kadang kita perasan orang mufarakah, maka tertanya-tanya, semayang aku tak betul ke? Taik cicak ke? Apa tu kain berlubang dan sebagainya. Maka Imam Ghazali kata, tiada masalah kalau kita bersamaan perbuatan dengan imam. Imam rukuk, kita pun rukuk. Padahal kita semayang seorang. Imam i'tidal, kita pun i'tidal. Tapi cuma yang asal dalam fiqh, sunat kita kena ketinggalan 2 rukun daripada imam. Dan masalah jemaah yang di kiri dan yang di kanan tidak putus. Kerana ulama kata itu ibarat tiang yang baru datang. Tiang. Kaedah ni tuan-tuan kena pakai kalau sembahyang Jumaat. Contoh kawan kita bawa anak kecil. Maklum dah, takkan nak tinggal anak dia yang baru tadika di belakang. Sepatut kalau dia cerdik, dia letak anak tepi sekali, dia semayang di sebelah anak. Tapi kalau tengah-tengah masjid, dia letak anaknya di sini, kita pula di sebelah sana. Kalau anak dah bersunat, tak ada masalah. Takut tak bersunat lagi menanggung najis. Kita niat, budak ini tiang yang baru datang. Kan tiang? Nampak tiang ni? Antara tu dengan tu terputus tak? Terputus. Jelas? Wallahu alam. Habis. Dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma inna 'alaina bayanah bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami baca janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami
kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wasababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Quran wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.